Sebelum Covid tu, orang main daripada KL pun main beli ikan untuk makannya. Mengikut arahan daripada pihak kuasa, kita ada penjarakan dan tak boleh bisik lagi. Jadi kita gunakan sistem secara terus. Cara nak buat songkok dia sebetul dia hati kita. Kalau kita ada kemauan, situ ada jalan. Ada banyak lagi pelanggan-pelanggan yang kita tak terokai. Media sosial ni lah main peranan. Semenjak ada teknologi sekarang ni, pemasaran tu dah berkembang. Sekarang kita nak kena dengar orang yang paling mahal. Bila orang tu orang kata RM1.5 kebang, kita tengok dia. Jangan tengok orang lain. Lepas tu kita tekan lah. Kompleks Pasar Bisi Ikan Kuala Muda, Kedah. Sejak berdekad lalu, lokasi ini terkenal dengan tradisi berbisik untuk segala urus niaga makanan laut. Kru Majalah 3 berkesempatan mengetengahkan kisah amalan unik tawar-menawar harga itu pada suatu ketika dahulu. Dan apabila ia mengalami kerosakan teruk dilanda tsunami. Baru-baru ini kami sekali lagi berkunjung ke sini bagi melihat impak pandemik COVID-19. Difahamkan ketika wabak melanda, ia telah beberapa kali diarahkan tutup. Ling Ah Chuan yang telah 40 tahun menjadi peraih di pasar berkenaan menyatakan walaupun perniagaan di sini beberapa kali dilanda badai, dia dan yang lain masih suka dengan tradisi turun-temurun iaitu berbisik. Anti beli ikan kan? Harga senang anti bisik ke senang anti cakap saja? Senang bisik lah. Deretan warna-warni perahu yang berlabuh di muara sungai menghadap Selat Melaka mula kelihatan sekitar jam 10 pagi. Antara nelayannya adalah Muhammad Ikhwan Maulana Mat Nur dari Penaga, Pulau Mertajam, Pulau Pinang. Lazimnya ikan-ikan yang dipukat oleh pemuda berusia 27 tahun ini bersama awak-awak akan dijual oleh pembantu nelayan yang mundar-mandir di sekitar pasar. Ada yang menggelarkan mereka anak hantu. Golongan ini bukanlah orang tengah, sebaliknya insan yang membantu meringankan beban nelayan yang telah penat turun ke laut. Mereka inilah tukang bisik dengan para peraih. Mereka bagus. Mereka selalu kawan-kawan. Mereka jual satu, bagi duit kita. Jual satu, bagi duit kita. Jual seraga, bagi duit kita. Yang angkat ikan dengan mereka, yang angkat ikan dengan hantu itu pun awak kita yang pi. Bukan mereka angkat mereka saja, awak-awak pi juga. Sejak Perintah Kawalan Pergerakan PKP dilaksanakan Mac tahun lalu, tradisi berkenaan semakin sayup ditelan arus maut. Menurut Pengerusi Persatuan Nelayan Kawasan Kuala Muda, Kedah, Muhammad Kamal Abidin, yang diberi tanggungjawab mengurus kompleks pasar bisi ini, urus niaga di sini kini perlu mengikut norma baharu. Mengikut arahan daripada kementerian dan juga pihak kuasa, untuk kita ada penjarakan dan tak boleh bisik lagi. Jadi kita gunakan sistem yang orang kata secara terus, yang orang kata bersuara dan tak bisik lagi dah. Jadi kita kena umumkan berapa harga permintaan tu. Sebelum bergelar nelayan, Ikhwan juga pernah menjadi anak hantu demi duit poket.
Ia dipelajari hasil daripada pemerhatian mengikuti ayahnya, Mak Nur Husin yang juga seorang nelayan dahulu menjual ikan di pasar berkenaan. Kata nelayan berusia 68 tahun yang telah bersara itu, Pasar Bisik telah wujud sejak dia kecil lagi, iaitu 60 tahun yang lalu. Pada ketika itu, lokasi asalnya adalah di seberang perai Pulau Pinang dan hanya berlantaikan pasir. Kini ia telah dimodernkan dan terbahagi kepada seberang perai dan Kuala Muda. Namun, tradisi berbisik tetap diamalkan sebelum pandemik maut melanda. Cara yang kita nak kena dengar orang yang paling mahal. Bila orang tu sawang kata RM1 RM5, kita tengok dia. Jangan tengok orang lain. Lepas tu kita tekan lah. Sikit lagi. Kalau dia kata tak boleh baru kita lepas RM1.5. Saban hari sebaik fajar menyingsing, Ikhwan akan turun ke laut memukat rezeki. Anak sulung kepada dua beradik ini telah berjinak-jinak dalam dunia perikanan sejak umurnya belasan tahun. Asalnya sekadar suka-suka mengikut ayahnya ke laut, tetapi apabila awak-awak Mak Nur tidak hadir, Ikhwan perlu turun padang membantu. Sebaliknya, adik dia pula tidak berminat dan lebih suka bekerja makan gaji. Kini, orang tua Ikhwan semakin uzur. Tanggungjawab menyara keluarga digalasnya tanpa merungut. Ayah dah berumur tak apa nak larat Takut kan pergi ke laut jadi apa-apa kat laut. Bet api tu lagi senang. Istimewanya, majoriti nelayan kompleks Pasar Bisik Ikan Kuala Muda ini terdiri daripada mereka yang berusia 20 hingga 30-an, di mana sukar didapati di tempat lain. Sebelum perahu dikemudi ke laut, Ikhwan dan nelayan lain akan singgah di tepi muara Sungai Muda membeli ais untuk digunakan dalam proses penyimpanan hasil tangkapan laut sebentar lagi. Malang tidak berbau. Apabila Ikhwan dan awak-awak ingin meneruskan perjalanan, kabel minyak enjin perahu bocor. Dia segera membaikinya. Ikhwan kelihatan tenang dan cekap mengatasi masalah yang timbul secara mengejut. Menurut ayah kepada seorang cahaya mata ini, dia pernah berdepan dengan perkara yang lebih mencabar. Daripada Tok Bahang tu nak balik Kuala sejam. Padahal dekat sejam. Masa tu keadaan tu macam mana? Keadaan alun besar Terus nak sampai pun pada 2 kali berhenti Kalau macam tu, macam tak risau. Takut juga Tapi tawakal lah. Kalau kita tekong, kita takut, orang yang duduk depan kita lagi takut lah. Kita jurumudi, kita takut. Mereka lagi takut lah. Usai sahaja kabel minyak enjin perahu dibaiki, tanpa membuang masa, Ikhwan memecut ke lokasi memukat ikan dengan berpandukan Global Positioning System, GPS dan radio.
Alat perhubungan ini banyak membantu para nelayan dalam mencari rezeki. Walaupun terdapat ratusan nelayan mencari hasil laut pada masa yang sama, mereka tetap akan saling membantu dan sentiasa berkomunikasi mengenai lokasi ikan. Uniknya, apabila ada antara nelayan yang berjaya memukat, yang lain akan berpusu-pusu ke tempat yang sama dan terpulanglah pada nasib masing-masing sama ada berjaya atau tidak membawa pulang ikan. Ini kan depa abang tang mana ikan depa jumpa, naknya depa jumpa ikan tu. Macam kita duk try tadi tu. Tapi dah tak jumpa dah. Dah depa jumpa, depa abang dalam radio. Lepas tu orang pun bakat pi lah. Kalau pi lambat-lambat, takut tak dan. Tu yang tekan habis tu. Itu yang macam mula-mula pertandingan macam tu. Nampak macam tu lah. Masa tu rasa seronok lah. Dah salin lah. Macam race juga lah. Tapi sekarang mau enjin besar-besar. Perahu yang digunakan oleh Ikuan ini tidak boleh ke laut dalam untuk mendapatkan pelbagai jenis hasil laut. Dia hanya boleh memukat ikan kembung, orang tempatan menggelarnya ikan termenung atau ikan pelaling di sekitar perairan yang lebih cetek. Pada bulan Ramadan tahun ini, mereka telah diuji dengan kekurangan hasil tangkapan. Paling banyak kali 2018 ikan banyak dengan mahal. Ikan mahal macam tu. Itu 2019, 2020 ujung awal 2020 tu 3 tu ikan banyak 2008, 2010 tu ikan banyak Tapi ikan murah macam tu. Dulu murah. Dulu 8 kupang je. Ikan termenung, ikan kembung. 8 kupang. Biasa sekali tu 2 kupang Dulu contoh dulu. 2 kupang 5 dit. 1 kilo. Baru boleh seorang RM40. Kerja teruk kan. Sampai petang, sampai malam. Selepas 4 kali percubaan memukat, hanya sekali sahaja yang menjadi dan hasilnya dianggarkan dalam 150 kilogram. Walaupun kedengaran banyak, tetapi bagi para nelayan, hasilnya jauh berkurangan. Mereka reda dengan apa jua rezeki yang diperolehi daripada balik dengan tangan kosong. Dulu sebelum Covid tu biasa apa viral. Orang mai daripada KL pun mai Pahang, mai beli ikan untuk makannya. Seminggu lepas tu baru kuarantin, habis terus bungkus terus. Kompleks Pasar Bisik Ikan Kuala Muda, Kedah. Tarikan pelancong dari dalam dan luar negara. Rentetan tradisi berbisik dalam urus niaga makanan laut yang menggamit perhatian ramai. Namun, sejak musibah COVID-19 melanda, amalan turun-temurun itu mula terjejas. Turut terkesan adalah para nelayan yang bergantung nasib menjual hasil tangkapan di pasar ini. Apakah warisan itu akan pupus suatu hari nanti ditelan pandemik maut? Ia bergantung kepada kerjasama semua pihak, baik pihak kerajaan maupun masyarakat setempat. Pasar yang telah berdekad menjadi nadi pendapatan ramai ini bukan sahaja lubuk rezeki buat para nelayan di negeri Kedah, malah di negeri yang dikenali Mutiara Timur. Manakala bagi peraih dan pemborong dari seluruh pelosok Semenanjung, Pasar Bisik menjadi tempat utama mereka memperolehi hasil laut yang segar melalui urus niaga secara terus dengan harga yang berpatutan. Yang ramainya daripada Kedah sendiri dan separuhnya daripada Penang
yang berurus niaga di pasar bisik kita sini, sebab kita bagi kemudahan yang cukup kepada para pembeli ikan dan juga barang-barang yang daripada nelayan naik secara terus. Jadi kita tidak menggunakan orang-orang tengah. Jadi perai hanya akan berurusan dan berurus niaga dengan nelayan sendiri. Jadi kita tidak menghalang para pembeli ikan ni, pemborong ikan menggunakan orang tengah. Jadi nelayan dengan pembeli saja dan juga pemborong. Jam 2 petang, Ikuan dan awak-awak tiba di Kompleks Pasar Bisik Ikan Kuala Muda. Hari ini dia agak terlewat. Paling awal mereka pernah tiba adalah 11 pagi. Menurut Ikuan, penat lelah memukat ikan akan hilang apabila terdapat ramai peraih berebut-rebut mendapatkan ikan mereka. Tetapi sejak Perintah Kawalan Pergerakan PKP dilaksanakan, peraih jauh berkurangan. Sebelum PKP, anak hantu dapat berbisik dengan peraih dan menjual habis ikan dalam 15 minit. Tetapi proses baharu ini mengambil masa sehingga sejam. Cuma hari ini, Ikuan dan awak-awak agak bernasib baik berjaya memperolehi harga ikan RM2 sekilogram. Sebelum COVID tu biasa viral. Orang mai daripada KL pun mai Pahang, mai beli ikan untuk makannya. Kalau habis dalam seminggu lepas tu baru kuarantin, habis terus bungkus terus. Lepas tu lepas pada tu ada lagi perih. Sejak semenjak ni 2021 ni dia kurang. Masa tu COVID kami tak jual di Kuala Muda tu, jual di sini Pulau Tajam. Bonek kat sini. Bonek ikan kat sini. Dia kau kenal lah perih 2-3 orang, suruh lepas membik kat sini. Sebab ikan terlampau banyak. Kalau lepas pi sana, pi Kuala, kita tak dan. Perih sikit ikan banyak. Pada waktu senggang, Ikuan banyak menghabiskan masa bersama keluarga tersayang. Ketika bulan Ramadan, sesekali dia akan membantu sanak saudara menyediakan bubur lambuk untuk disedekahkan kepada kejiranan mereka. Walaupun kelihatan tenang menjalani kehidupan harian dengan gelaran nelayan muda, jauh di sudut hati Ikuan terdetik kerisauan terhadap masa depan dia sekeluarga. Ini kerana kerjayanya sentiasa mempunyai pasang surut. Satu kami nelayan macam tak ada lah bantuan rumah ke. Yang tu paling bermasalah ni, tak tahu nak buat ke mana. Mana boleh lepas, loan tak boleh lepas. Kan nelayan. Itu rumah jadi masalah kat anak-anak muda ni yang lain kan. Bila dah kahwin, rumah nak duduk tak mana? Terpaksa sewa. Semoga suatu hari nanti, rintihan para nelayan Kompleks Pasar Bisik Ikan Kuala Muda, Kedah dan seberang perai Pulau Pinang seperti Muhammad Ikuan Maulana Mat Nur akan didengari. Ramai pihak perlu sedar walaupun insan-insan ini hanya bergelar nelayan, tetapi mereka antara penyumbang kepada sektor ekonomi dan pembekal sumber laut negara. Para nelayan ini penggerak Kompleks Pasar Bisik Ikan Kuala Muda, Kedah. Nasib mereka mungkin tidak terbela suatu hari nanti sekiranya pasar yang penuh tradisi itu hilang auranya, iaitu berbisik gara-gara COVID-19. Walaupun pernah beberapa kali diarahkan tutup, mereka cuba mengekalkan tradisi yang sudah sebati dengan jiwa, iaitu menerima rezeki dari samudera.
Diharap terdapat pihak yang tampil membantu mengimbangi aktiviti warisan turun-temurun berkenaan dengan norma baharu. Saya ingin orang kata apa, nak mengekalkan tradisi bisik sebab ini adalah satu orang kata apa nama ni, sebagai satu sumber tarikan pelancong, dan sebab di tempat lain tak ada. Yang keduanya, dia mudah untuk nelayan, urus niaga tidak menggunakan orang tengah. Jadi saya mengharapkan kalau ada agensi dan juga daripada jabatan-jabatan yang boleh melibatkan diri untuk membangunkan yang lebih baik lagi, dan kita cuba untuk nak upgradekan pasar bisik ni ke yang lebih baik lagi, supaya dia nampak lebih orang kata apa, terkini, lebih bersih. Kalau kita tengok di sebelah luar negara, tempat-tempat pendaratan ikan yang lebih tengok efisien, lebih baik. Jadi harapan saya macam itulah. Jadi kita nak tempat pasar bisik ni walaupun dia mengekalkan tradisi, dia berserta dengan kemodenan yang selari dengan dunia-dunia yang global ni kan. Apa-apa satu kemahiran ni nak kita hati kita sendiri. Kalau kita kayuh mesin tak pandai, tak boleh jadi. Kerja selagi termampu pasti buat. Saya ni merantaulah orang dia. Apa-apa satu kemahiran ni nak kita hati kita sendiri. Kalau kita kayuh mesin tak pandai, tak boleh jadi. Kerja selagi termampu pasti buat. Kampung Nakhoda, Gombak, Selangor. Di sini terletaknya Yusrif Taylor, sebuah kedai menjual songkok buatan tangan yang telah dibuka sejak lebih 3 dekad lalu. Ia dimiliki Yusrif Udin Pakeh, tukang songkok yang sudah menginjak usia 63 tahun. Berasal dari Bukit Tinggi di Kepulauan Sumatera, Indonesia, yang dikenali dengan kegiatan pembuatan songkok, kemahiran menjahit sejak usia muda digunakan Yusrif untuk mencari rezeki. Saya ni merantaulah orang dia. Semenjak dari Minang saya pandai boleh berjahit baju, jahit seluar, baju kemeja semua. Lepas tu saya pergi merantau kat Brunei. Sampai kat Brunei saya jahit baju Melayu. Balik Malaysia saya duduk kat Pontian Johor. Dalam tahun 85 lah. Jadi mana dia songkok ni, seluruh Malaysia ni dari utara sampai selatan, majoriti dia orang Minang. Orang Minang tu orang kampung saya. Makna dia saya semua tahu. Jadi saya pindah ke KL tahun 85. Saya tengok saudara mara, orang-orang saya yang kenal banyak yang jahit songkok. Jadi bakat saya yang ada untuk menjahit tu, saya berpindah arah dari menjahit baju, pindah menjahit songkok tahun 85. Mesin jahit, kain baldu dan kudrat sendiri. Itu gabungan yang diguna pakai Yusrif dalam membuat songkok. Dengan pengalamannya, bapa kepada 4 orang anak ini tidak canggung menjahit aksesori kepala tradisional yang sinonim dengan masyarakat tempatan. Bagi Yusrif, membuat songkok memerlukan kemahiran tertentu yang wajib dimiliki pembuatnya. Dia cara nak buat songkok dia sebetul dia hati kita. Kalau kita nak menjahit, kita nak saya pandai, kena pertama sekali kita pandai kayuh mesin. Kalau mesin kita tak boleh tekan, jahit songkok tak boleh. Tapi kita dah mahir di bidang jahit menjahit menggunakan mesin, dan kepandaian ni dia ikut saja. Kalau kita ada kemauan, situ ada jalan. Saya prinsip itu je. Kalau kita nampak orang jahit ni, kalau kita kayuh mesin tak pandai, tak boleh jadi.
Proses pertama membuat songkok ialah membentuk kerangkanya. Usai proses ini, kain baldu diukur dan digunting mengikut saiz rangka untuk dijadikan kulit. Artisan seperti Yusrif berbeza cara kerjanya berbanding kilang-kilang songkok komersial. Setiap songkok merupakan hasil tangan unik Yusrif. Namun begitu, ia tidak bermakna dia hanya menanti tempahan sebelum menyiapkan satu-satu songkok. Kalau bidang songkok orang tak ada tempah pun, kita buat saja. Buat stok. Buat stok. Itulah kerja pakcik tiap-tiap tahun. Okey, dalam bulan puasa orang nak sini nak order kita dah ada barang. Kalau baju Melayu kita nak promosi dia, nak ini dia. Jadi kalau dalam fikiran saya lah, saya suka di bidang songkok ni. Kalau baju Melayu kadang-kadang baju tu dah ketinggal inilah itu. Kalau songkok tak ada, dia sampai bila-bila masa inilah dia yang songkok. Asal ada hitam, ada dua jenis songkok rata dengan songkok tinggi, dia semua mesti jalan. Secara purata, lebih 30 songkok dibuat Yusrif setiap hari. Songkok tinggi dan songkok rata buatan Yusrif dibahagikan pada 3 kategori, iaitu songkok bayi, songkok kanak-kanak dan songkok dewasa. Ia kemudiannya dicerakinkan lagi mengikut jenis kain baldu yang digunakan. Baldu terbaik yang digunakan Yusrif ialah baldu grade 8000. Ia lebih gelap dan tidak bersinar jika terkena cahaya, lebih-lebih lagi bila dipotretkan. Nak tengok dia dulu kan. Kesemua ini diambil kira Yusrif dalam membuat songkok yang terbaik bagi pelanggannya. Oleh sebab itu, kebanyakan pembeli songkok buatan Yusrif merupakan pelanggan tetap yang berpuas hati dengan rekaan bermutunya. Pelanggan Yusrif terdiri daripada segenap lapis masyarakat, daripada orang kebanyakan sehingga kenamaan termasuk ahli parlimen dan menteri kerajaan. Kesemuanya hadir membeli atas satu sebab, keselesaan aksesori kepala buatan Yusrif ini. Saya kalau di bidang songkok ni, motif saya ni kualiti. Bukan kuantiti. Ada orang buat songkok kuantiti. Satu songkok ni 10 orang buat macam sistem kilang. Saya tak nak macam tu. Saya tak suka. Macam buat sistem kilang, awak tahulah. Macam buat seluar Levi lah. Poket lain, pasang zip lain, ini lain. Ada orang buat songkok macam tu. Satu songkok ni pegang 10 orang. Pandai jahit ni sajalah. Pandai jahit ni sajalah. Saya tak nak macam tu. Tak apa, saya kerja 10 jari je. Kualiti saya jaga. Biasa dia orang pernah datang sini, dia orang akan datang sini balik. Saya tak nak asal siap, saya tak ada. Memang banyak kawan-kawan saya pakai JOP, macam itulah sistem kilang. Saya tak pandai. Pada ketika pasaran kini penuh dengan lambakan songkok yang dihasilkan secara pukal tanpa mengambil kira kekemasan produk, artisan seperti Yusrif membawa dimensi berbeza. Dia tahu apa yang dilakukannya ini dapat membantu mengekalkan tradisi pembuatan songkok berkualiti. Oleh yang demikian, sudah menjadi tanggungjawab Yusrif untuk memastikan ia berterusan. Puasa tahun lepas memang tak jalan. Memang tak jalan songkok. Berlonggok songkok pakcik ke rumah. Pakai kita dah stok kan, stok. Lepas tu tak ada raya, orang PKP semua memang tak berjalan. Yusrif Udin Pakih, seorang tukang songkok berpangkalan di Kampung Nakhoda, Gombak, Selangor. Dengan pengalaman lebih 3 dekad, hari demi hari, Yusrif berada di sini menjahit songkok buatan tangan dengan kudratnya sendiri. Melalui pembuatan songkok inilah dia mencari rezeki demi keluarga tercinta. Namun, setahun lalu, cabaran terbesar dalam hidupnya menimpa. Situasi semasa wabak ini memerlukan tindakan drastik diambil bagi memulihkan keadaan secepat mungkin. Dan untuk itu kerajaan memutuskan untuk melaksanakan perintah kawalan pergerakan
mulai 18 Mac 2020 iaitu lusa hingga 31 Mac 2020 di seluruh negara. Perintah kawalan ini dibuat di bawah Akta Pencegahan dan Pengawalan Penyakit Berjangkit 1988 dan Akta Polis 1967. Perintah Kawalan Pergerakan atau PKP yang diperkenalkan setahun lalu bagi mengekang penularan wabak COVID-19 menjadi duri dalam daging buat perusahaan ekonomi seantero negara. Dengan kelenggangan aktiviti ekonomi, pengusaha kecil dan sederhana menerima kesan buruk. Ada antara mereka terpaksa menutup terus perniagaan lantaran jualan merudum. Kegawatan kesihatan ini sememangnya sesuatu yang tidak dapat dijangka. Yusrif sendiri tidak terkecuali menerima kesannya. Lebih 2,000 stok songkok yang sudah ditempah tidak terjual kerana pembatalan transaksi. Kerugian yang ditanggung hampir merenapkan semangat Yusrif. Ya, kalau pakcik ni, pakcik tak ada pergi niaga pasar malam, tak ada, semua ada. Kalau puasa tahun lepas, memang tak jalan. Memang tak jalan songkok. Berlonggok songkok pakcik ke rumah. Pakai kita dah stok kan, stok. Lepas tu tak ada raya, orang PKP semua memang tak berjalan. Banyak stok. Semua kawan saya, siapa juga orang yang simpan mengeluh. Anak bongsu Yusrif, Muhammad Arif, juga terkesan dek PKP tahun lalu. Dia kehilangan kerja sebagai seorang jurutera audio lantaran penutupan perniagaan majikannya. Namun dalam setiap kesulitan, pasti ada kemudahan. Arif yang sebelum ini menjual songkok buatan bapanya secara kecil-kecilan mengambil keputusan mendambakan sepenuh masa membantu Yusrif. So saya melihat itu kesukaran untuk menjual songkok tu. Sebab selama ni ayah saya dia bergantung pada physical store. Dia memang well known physical store dia. Jadi saya mencari idea. Saya pun berfikir macam manalah saya nak tolong dia. Sebab saya dah ada brand saya, tapi saya nak kembangkan. Dan dekat situlah isteri saya lah. Dia membantu saya. Dia cakap sebab dia ada dia principal and then dia ada ilmu tentang management semua, pengurusan, dia ajar saya. Okey, kalau nak buat macam ni untuk brand ni kita kena stick pada media sosial. Ledakan media sosial pada era digital ini memberi ruang kepada Arif untuk memasarkan hasil tangan Yusrif di bawah payung jenama baharunya, Songkok Eksklusif. Inisiatif Arif dilihat mendatangkan kesan positif apabila kesemua stok songkok lebihan sebanyak lebih 2,000 terjual menerusi platform media sosial. Hari ini bertempat di Greenwood, Gombak, usaha berterusan Arif terjelma. Dia kini mampu berbangga mempunyai sebuah gudang kecil yang menempatkan stok songkok buatan tangan Yusrif. Dibantu adiknya Muhammad Aidil, gudang ini tempat persinggahan songkok eksklusif sebelum dihantar kepada pelanggan yang menempah melalui media sosial dan platform e-dagang pilihan. Wadah perniagaan baharu ini sememangnya berbeza berbanding apa yang biasa dilakukan sebelum ini. Physical store ni saya lebih lihat customer-customer, pelanggan-pelanggan yang memang dah sedia ada, tetapi dia memberitahu pada rakan-rakan, ahli keluarga secara mulut. So bila saya buat media sosial, saya buat platform online business, dekat situ baru saya tahu iaitu ada banyak lagi iaitu pelanggan-pelanggan yang kita tak terokai. Media sosial ni lah main peranan. Sekarang ni kita dah pada zaman di mana semua di hujung jari. So dekat situ saya fokus pada media sosial iaitu untuk mencapai customer-customer yang selama ni kita tak nampak. Capaian pelanggan yang lebih luas ini membolehkan Arif membantu keluarga dalam meneruskan legasi pembuatan songkok bapanya Yusrif. Ia bukti bahawa pengekalan tradisi sesebuah hasil tangan boleh diselami penggunaan teknologi baharu untuk memastikan ia dapat terus dipertahankan. Yalah, itu kebijaksanaan Arif, Cik pun terima kasih banyaklah. Pasal apa, dulu sebelum PKP, saya Pak Cik memang tak ada buat WhatsApp ke dekat Facebook apa semua untuk promote ni. Pakcik memang tak ada buat. Dia pelanggan dia sampai Sabah, Sarawak. Kadang-kadang dari Kelang, dari Kajang orang datang sini. Itu promosi Arif itu. Ada perkembangan dia.
Kalau dulu tak ada. Sebelum tahun 2020, sini aja lah pakcik. Semenjak ada teknologi serang ni, memanglah pemasaran tu dah berkembang. Apalagi Arif dia pandai cari customer, pandai ke gini. Ada ketolongan dia. Di saat kesukaran melanda, ketika itulah ketabahan seorang insan dapat diukur. Kecekalan Yusrif, seorang tukang songkok yang masih berpegang teguh kepada hasil tangan sendiri, wajar dicontohi. Apatah lagi dibantu darah daging sendiri, tiada apa yang tidak dapat diharungi. Jatuh bangun seorang tukang songkok mencari rezeki saban hari.